Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam keluarga Malaysia buat saudara pengatur acara. Sejambak kasih, seharum kasturi buat jemaah hakim pintar bitara, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik randiknya. Seterusnya, sidang pendengar penuh suara tonggak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat pembentuk jati diri Muslim. Wahana hebat mauduk syaran saya yang bakal disajikan buat santapan minda warga merdeka. Sebelum kata demi kata disusun rapi, sebelum ayat demi ayat terus meniti, izinkan saya mendefinisikan tajuk syaran saya pada hari ini dengan lebih mendalam lagi. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, solat membawa maksud sembahyang yang ini dalam agama Islam, manakala pembentuk pula bermaksud orang atau alat yang membentuk. Seterusnya, jati diri Muslim pula ialah sifat unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu yang beragama Islam. Konklusinya, jika solat dilakukan dengan penuh keikhlasan, ditambah pula dengan penghayatan, sudah pasti menjadi pembimbing dan pendinding dalam melahirkan individu Muslim yang mempunyai jati diri yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana solat merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Sang Pemilik alam semesta. Hadirin yang bermisi, bagaimanakah solat mampu membentuk jati diri seseorang Muslim? Tidak solat akhlak bejat, masyarakat sesat. Saya rangkumkan fasa ini dalam ideologi saya yang pertama. Solat dapat mencegah daripada kemungkaran bagi membina jati diri seseorang Muslim. Imam Abu Al-Aliyah berkata, solat mempunyai 3 keistimewaan, iaitu ikhlas, khusyuk dan zikrullah. Ikhlas akan membawa seseorang kepada ma'ruf, khusyuk akan mencegah daripada perbuatan mungkar, manakala zikrullah akan membantu seseorang melakukan perbuatan ma'ruf dan meninggalkan perbuatan mungkar. Sebagai contoh, dengan menunaikan solat 5 waktu sehari, jati diri yang tinggi dapat direalisasi dalam diri. Sifat solat itu sendiri menjadi penghalang pembuatan keji. Jadi, tidak hairanlah apabila setiap sekolah di seluruh negara telah melaksanakan kem besar di solat sebagai langkah memantapkan jati diri dalam kalangan murid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Oleh itu, jelas di sini menunjukkan bahawa jika solat dilakukan dengan sempurna dan penuh khusyuk, maka berupaya mencegah perkara keji sekaligus terbina jati diri di samping mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Hadirin pasca kemerdekaan, masa itu emas. Saya teruskan kepada ideologi saya yang kedua. Solat merupakan tarbiyah jiwa yang dapat melahirkan insan yang sentiasa menepati masa. Setiap kali mendengar laungan azan untuk solat, seseorang Muslim akan bersegera untuk mendirikan solat, sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Hal sedemikian secara beransur-ansur akan membina jati diri pengamalnya. Islam sememangnya amat menitik beratkan soal masa kepada umatnya, kerana mereka yang tidak mementingkan masa ialah orang yang rugi. Sejarah telah membuktikan bahawa umat yang menjaga masa dengan sebaiknya akan peroleh kejayaan dan sekaligus dipandang tinggi di mata dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan ibadah serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran.
Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahawa solat mampu mentadbiyah jiwa supaya mentepati masa dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian agar menjadi Muslim yang mempunyai jati diri. Hadirin minda, kelas pertama menyelusuri ideologi saya yang ketiga, solat dilihat sebagai medium turunnya rahmat dalam mengundang sifat-sifat mahmudah dan menyingkirkan sifat-sifat mazmumah. Solat boleh melengkapkan diri manusia dengan sifat-sifat terpuji seperti berdisiplin dan ihsan dalam diri. Sifat ihsan yang terbentuk akan dapat melahirkan disiplin dalam diri seseorang Muslim. Tanpa kedua-dua sifat ini, sudah tentu negara akan huru-hara dek sikap bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Sedangkan sifat-sifat terpuji ini akan lahir daripada solat dan pembacaan Al-Quran yang berkualiti. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang raib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Contohnya, kempen-kempen yang dilancarkan oleh pihak kerajaan seperti kempen Jagalah Sungai Kita, Tak Nak Merokok merupakan inisiatif kerajaan untuk membentuk masyarakat yang berdisiplin dalam memelihara alam sekitar. Namun, usaha ini pasti sia-sia bagai mencurah air ke daun keladi jika matlamatnya tidak tercapai kerana solat yang tidak dititik beratkan. Tuntasnya, jelaslah bahawa solat mampu membina jati diri dengan melahirkan sifat-sifat terpuji seperti berdisiplin dalam diri seseorang Muslim. Hadirin yang dikasihi, sebelum saya mengundur diri, ingin saya simpulkan bahawa Islam telah menyusun semangat kesedaran dalam ibadah solat yang berbagai-bagai corak demi kebajikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Keistimewaan dan keunikan ibadah solat perlu dihayati oleh setiap umat Islam. Malahan, ibu bapa mestilah mendidik anak-anak supaya mendirikan solat sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sesungguhnya, solat pembentuk jati diri Muslim. Gurindam jiwa bergebah sudah, tanda pun jangga sudah berlagu. Pasakkan fakta ku beri sudah, tanda hamba mohon berlalu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri syarahan saya pada hari ini dengan kalimah suci. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.